Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Seruan ke arah berakhlak mulia. Al-Quran mengajak manusia kepada akhlak yang mulia, seperti sabar, bersifat benar, amanah, adil, muamalah yang baik, memelihara hubungan dengan jiran, menunaikan janji, mengajak kepada makruf, melarang perkara mungkar dan lain-lain yang boleh membangunkan umat dan mengangkat mereka ke satu tingkatan yang paling tinggi, sama ada dari segi kemuliaan maupun kepimpinan. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerintahkan supaya berlaku adil. Sebab apa kita terjemahkan Allah taala sentiasa memerintahkan? Sebab di situ amara ya'muru, dalam bentuk fi'il mudhari', sedang dan akan datang. Maknanya Allah Ta'ala sentiasa memerintahkan manusia ini supaya berlaku adil. Wal ihsan, maknanya buat kebaikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Buat kebaikan ini bukan sahaja tertentu khusus manusia, sesama manusia sebuat baik, hatta kepada semua makhluk Allah Ta'ala. Makhluk Allah Ta'ala ni seperti apa? Contohnya seperti binatang. Sebab itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan juga hadis ini ada dalam matan Arba'in, hadis 40. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' wa idza qaltatum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kamu melakukan kebaikan dalam semua keadaan, semua perkara. Apabila membunuh seseorang, kamu hendaklah melakukan seelok-elok pembunuhan. Seelok-elok pembunuhan ni macam mana? Janganlah musuh yang kita nak bunuh itu menyebabkan hasil daripada tikaman kita, panah kita, tembak kita itu dia lambat mati. Kalau boleh, kalau tembak kepala ke, pancung tengkuk lah, bagi dia cepat mati, supaya dia tidak menderita sengsara dengan peluru-peluru yang kita lepaskan untuk mereka. Walaupun musuh Islam, musuh Islam ni kafir lah kita kata kan, dalam peperangan kafir lah, kalau dia mati pun masuk neraka. Hayu dah kot mana pun, hentam lah macam mana pun, bunuhlah bagaimana kafiat cara pun, asalkan dia mati, tak boleh. Dahsyat agama Islam ni. Kalau orang Islam mengkaji tentang kehebatan agama Islam, dia bertambah kuat iman dia, bertambah yakin kedudukan dia di dalam agama Islam. Kalau orang kafir pula kaji agama Islam melalui Quran ni, Quran hadis ni, dia akan tertarik. Dia akan tertarik. Dia tak nampak lah mana-mana agama yang lebih baik daripada agama Islam. Mana dalam peperangan pun ada etika dia. Orang kafir tak ada, kalau nak bunuh orang dia bunuh, siksa pun tak apa. Macam mereka nak bunuh dia mujahidin Taliban kan, selepas dia bunuh pula dia bakar lagi. Syiah di Syria dia tikam setelah bunuh, lepas tu dia kencing atas mayat. Tengok, kalau orang Islam tak boleh buat macam tu walaupun musuh. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Berperanglah kamu pada jalan Allah bagi orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan kamu melampau. Melampau ni tak boleh dalam apa-apa bab pun tak boleh, hatta di dalam peperangan. Walaupun kita nak serang, kita nak bunuh dan nak tewaskan musuh kita, tak boleh. Jadi Nabi kata fa ahsinul qitlah, perelokkan pembunuhan. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zibhah, bila kamu nak sembelih binatang pula, perelokkan sembelihan.
Walaupun niat tujuan kita nak mematikan. Sembelih binatang ni nak mematikan kan. Lepas tu kita nak makan pula. Hayun lah kat mana pun. Tak boleh. Di antara kafiat dan cara memperelokkan sembelihan, Nabi kata apa? Falyuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah menajamkan pisaunya. Pisau yang kita nak sembelih tu biar betul-betul tajam. Supaya bila dia kena binatang ni, dia cepat masuk kepada kulit dan juga isi dia, dan mempercepatkan mati. Yang kita tengok kan, musisi korban 15 kali tak masuk lagi. Tak betul-betul kan, 15 kali tak dia apa lagi. Sebab tu Nabi ajar tajamkan pisau, sesuatu pisau ataupun alat yang kita nak menggunakan untuk menyembelih. Lepas kita sembelih, wal yurih zabihatahu, hendaklah dia memperehatkan sembelihannya. Apa maksud merehatkan sembelihannya? Kita ikat dah. Kita ikat, kita tambat kan. Masa selepas sembelih tu kita rongkaikan tali yang kita ikat tengkuk, tangan, kaki dia, kita rongkaikan supaya dia dapat bergelupur. Sebelum dia menghabiskan nyawa dia menggelupur, itu menyebabkan supaya dia tidak terasa terlalu sakit. Sebab bila putus urat ni, sakit tak sakit ni, rupanya ada kajian daripada Jerman. Kalau sebab tu Islam suruh pancung, sebab apa? Kerana bila putus urat ni, dia tak sempat nak buat laporan kepada otak. Otak ni yang kena sakit tak sakit ni. Kalau masih waras, dia kena sakit, laporan sakit sesuatu bencana yang dia alami, dia buat laporan kepada otak. Cuba tengok orang yang dihilangkan akal oleh Allah, macam orang gila kan. Dia berjalan berpuluh-puluh kilometer, dia penat tak? Kita 2-3 kilometer penat, berpuluh kilometer tak penat. Tak demam, tak rasa demam, tak rasa sakit. Tengok. Sebab tu otak penting. Nak buat laporan, urat yang salur kepada otak tu, dia akan membuat laporan apa yang dia alami. Tapi bila dia pernah pancung, tak sempat nak buat laporan sakit tu. Jadi maknanya disuruh sembelih dengan cara yang baik, dengan menajamkan pisau dan merehatkan sembelihan. Di dalam kitab Al-Halal wal Haram yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, apa hikmahnya? Bila sembelih itu kita lepaskan ikatan, bila dia meronta-ronta tu, dia dapat meronta dengan kuat sebelum dia mati, dapat mengeluarkan darah sebanyak mungkin yang ada kepada daging tu, menyebabkan daging itu jadi manis, jadi sedap, daripada cara sebahagian orang pakai cocok kan. Sebab tu kambing ke binatang yang kena langgar tak boleh makan. Dalam syarak tak boleh. Pertamanya disuruh hukum tu bangkai. Hikmahnya kerana darah tu beku di dalam badan. Bila kita makan boleh datang penyakit. Ini di antara hikmah syarak, bagaimana dia mengajar akan kafiat ataupun cara kita menyembelih seekor binatang. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerintahkan kamu berlaku adil dan juga ihsan. Adil ni a'dilu walau ala anfusikum. Berlakulah adil walaupun atas diri sendiri, bukan atas orang saja. Hak kita buat salah pun kena diadili. Itu prinsip di dalam Islam. Kepada diri kita ataupun kepada orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW, satu ketika bila dia dah merintah Madinah ni, ada satu kumpulan bangsa Arab ni, dia pergi mengadu Rasulullah. Kerana daripada dalam kabilah mereka, dalam kaum mereka ada seorang perempuan bangsawan yang mencuri. Jadi bila Rasulullah telah menegakkan syariat Islam, orang yang mencuri hukum dia apa? Dalam surah Al-Maidah Allah Ta'ala kata, "Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah." Orang lelaki yang mencuri, perempuan yang mencuri, hendaklah dipotong tangan keduanya sebagai hukuman daripada Allah. Jadi Rasulullah akan kat tangan. Lepas tu mereka jumpa Rasulullah supaya digugurkan hukuman, sebab dia ni orang besar, orang yang ada pengaruh, ada kedudukan dalam masyarakat. Ketika itu Rasulullah berada dalam masjid, dia keluar-keluar orang mengadu masalah macam tu. Dia dengan merah muka, Rasulullah ni nak marah. Lalu Rasulullah bersabda, "Laqad kana ahlaka man kana qablakum."
Iza saraka fihim syarif tarakuhu wa iza saraka fihim dhaif aqamu alaihi had. Wallahi law anna Fatimah binta Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya golongan umat yang terdahulu dibinasakan oleh Allah. Bila orang miskin, orang biasa mencuri, mereka potong tangan. Bila orang-orang yang mulia, orang-orang yang kaya mencuri, mereka tidak menjatuhkan hukuman potong tangan, dan tidak menjatuhkan sebarang hukuman. Rasulullah kata, demi Allah, sekiranya anak kesayanganku Fatimah binti Muhammad dia mencuri, aku sendiri akan potong tangan dia, tak payah orang lain. Maknanya adil bukan untuk orang sahaja, bahkan kepada diri sendiri dan kaum keluarga kita. Hebat agama Islam ni. Sebab tu saya nak ulangi, kalau orang Islam dia mengkaji Al-Quran tentang kebenaran Al-Quran dan agama Islam, dia akan bertambah seronok, yakin, lazat, selesa duduk dalam agama Islam ni. Dia rasa bangga duduk dalam agama Islam. Itu kalau orang dah masuk Islam. Kalau orang kafir pula, hadut musuh Islam tu, cuba dia baca Quran, dia menghayati betul-betul dan nak cari kebenaran, dia akan tertarik dengan keadilan agama Islam. Tetapi kalau dia mengkaji Islam, dia tengok perangai orang Islam, yang tu tak jadi nak masuk Islam. Dia tengok ada di kalangan orang Islam mencuri, jenayah, rasuah dan sebagainya, lagi jauh dengan Islam. Sebab itu Hasan al-Banna kata, al-Islam mahjubun bil muslimin. Agama Islam yang indah itu terhijab dengan perangai orang Islam. Dr. Zakir Naik selalu ulang, nak tahu kemuliaan, kehebatan, keadilan agama Islam, jangan tengok perangai orang Islam, dia tengok Quran. Perangai orang Islam macam-macam, ada mencuri pun ada, buat jenayah pun ada. Sebab itu perangai dia, belum tentu dia ikut panduan di dalam kitab. Kita nak kenal orang Yahudi, macam mana agama Yahudi, kita bacalah Taurat. Nak kenal Nasrani, baca Injil. Nak mengetahui hakikat agama-agama lain, kita baca buku-buku yang menjadi sandaran, yang menjadi rojokan kepada agama mereka, baru kita dapat faham dengan baik. Sekarang ni yang jadi masalahnya, orang nak kenal Islam, dia tengok perangai orang Islam. Perangai belum tentu sama dengan Quran. Sebab perangai orang Islam sekarang tak sama dengan perangai orang Islam di zaman Nabi. Sebab kalau nak kaji di sudut orang, boleh. Orang tu orang yang ada di zaman Nabi. Sebab golongan yang berada, generasi umat Islam yang berada di zaman Nabi SAW, mereka itu hamilul Quran. Apa yang dalam Quran sebiji dilaksanakan oleh mereka. Tikah laku, perbuatan, aktiviti mereka menggambarkan itu memang ada dalam Quran. Apa yang mereka jelmakan adalah isi yang terkandung dalam Quran. Mereka terjemahkan apa yang ada dalam Quran. Sebab itu orang tengok mereka ni hebat. Di antaranya orang tengok Rasulullah kan, macam mana Rasulullah ni macam orang biasa je, seorang pemimpin yang agung hebat, tak ada pengawal peribadi, orang nak sembah dia macam raja-raja zaman dulu kan. Orang tengok, oi hebat kan orang Islam ni. Tidur biasa je di bawah pokok, tak adalah nak tidur kata ada tempat yang cantik, yang canggih, yang hebat, tak ada. Dengan pemerhatian, pandangan pertama daripada orang kafir terhadap pemimpin-pemimpin Islam, khususnya Rasulullah, dah terlintas di dalam hati sanubari mereka tentang kehebatan agama Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh buat melakukan keadilan dalam semua perkara, dalam semua bab dan kepada semua golongan. Wa ita'idzil qurba, dan memberi kepada kaum kerabat. Dah kita sebut kan, maknanya memberi kepada kaum kerabat itu, kalau kaum kerabat yang memerlukan bantuan, miskin, susah dan sebagainya, didahulukan kaum kerabat daripada orang lain, kerana di atas dua faktor, dua kelebihan, dua sebab, dua tujuan, dua alasan. Biasanya bila orang kita bagi sedekah sumbangan ni, dia mari menyesal, ni bukan orang lain, kaum kerabat aku juga. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan daripada kalangan adik-beradik ataupun silaturahim. Itu dua perkara yang penting. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan Allah Ta'ala juga sentiasa memerintahkan supaya mencegah akan al-fahsya. Apa maksud al-fahsya? Benda-benda yang keji, sesuatu perkara yang menyebabkan dosa, yang menyebabkan maksiat, semua kena tegah. Dan juga perkara munkar. Perkara munkar ni sesuatu perkara yang bertentangan dengan syarak.
Sebab itu Imam Ghazali menyebut di dalam kitab Mau'izatul Mu'min, dia kata kalau kita di dalam maksud mencegah kemungkaran ni, kita tengok orang gila berzina, orang gila minum arak, bagi hak dia minum arak berdosa tak? Tak berdosa, dia bukan mukallaf. Allah Ta'ala angkat taklif, hukum taklif daripada orang gila kan. Yang Nabi kata apa? Rufi'al qalamu an thalathin, anil majnun hatta yafiq, anis sabi hatta yahtalim, anin naim hatta yastaiqil. Allah Ta'ala angkat hukum ini, angkat qalam daripada 3 golongan. Kanak-kanak sehingga dia balik, dewasa, cukup umur. Orang yang tidur sehingga dia jaga, baru ada hukum. Contohnya orang tengah tidur, dia terambil, tercapai pisau, dia tikam orang di sebelah dia, mati. Dia tak dihukum bunuh, kerana mungkin dia mengigau, dia main, dia tertikam orang. Sebab hukum taklif pada tu tak ada. Orang gila sehingga dia sembuh daripada gila. Sebab tu orang gila mana ada undang-undang. Undang-undang dunia pun tak kena, undang agama pun tak kena, undang-undang mahkamah sivil pun tak kena. Orang gila bunuh orang. Jadi maksud mungkar di sini, kalau orang gila dia minum arak, wajib kita cegah juga, walaupun dia tak berdosa. Sebab apa? Dia bukan kerana individu tu, kerana kita yang melihat kemungkaran tu diperintahkan mesti kena ubah. Di dalam hadis disebut, man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu. Barang siapa melihat akan kemungkaran, hendaklah dia ubah. Tak kira lah yang membuat kemungkaran tu orang mukallaf ke ataupun ghairu mukallaf. Di atas dasar mencegah maksiat, kita kena cegah dan kena tegur. Wal baghi, maknanya baghi ini melakukan kezaliman dan permusuhan. Diperintahkan supaya kita halang, kita tegur orang yang melakukan kezaliman dan permusuhan. Dia bukan saja tegur dan halang, hati kita tidak boleh cenderung kepada kezaliman dan orang yang membuat zalim. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung hati kepada orang yang zalim, nanti kamu akan disambar oleh api neraka. Bukan kata sokong, cenderung pun tak boleh. Cenderung maknanya setuju kezaliman yang berlaku, yang dilakukan oleh mana-mana pihak. Ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi nasihat, peringatan kepada kamu, semoga kamu ingat. Nasihat-nasihat dalam Quran ni cukup banyak. Cukup banyak kita baca dari bermula daripada surah Al-Fatihah sampai penghujung surah. Semua banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan nasihat, teguran, bimbingan daripada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata ya'izukum, Allah Ta'ala sentiasa memberi nasihat dan bimbingan kepada kamu, mudah-mudahan tazakkarun, kamu sentiasa ingat nasihat Allah. Kita je lalai. Nasihat tu berulang-ulang. Setiap kali baca Quran ada saja nasihat, teguran, bimbingan Allah kepada kita. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha fa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma yu'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Jadi amanah yang dimaksudkan di sini, para ulama menyebut di antaranya setiap yang diberi amanah atasnya akan manusia, wa umira bil qiyami bihi, diperintahkan supaya dia tegakkan, dia laksanakan apa-apa bentuk amanah yang diserahkan kepada dia, yakni kepada manusia ini, wajib disempurnakan, dilaksanakan. Fa amara Allahu ibadahu bi adaiha ay kamilatin muwaffiratin, maknanya suatu amanah, tanggungjawab yang sempurna yang mesti dilaksanakan. Termasuklah dia kata di sini, yadkhulu fi dzalika amanatul wilayati wal amwal.
Termasuk di dalam amanah ni kita jaga kita menjadi pemimpin, menjadi ketua. Bila jadi pemimpin dan ketua ni, kita kena jaga amanah. Maknanya sama ada amanah di sudut pentadbiran, pengurusan. Jangan berlaku penyelewengan, pecah amanah, rasuah, menipu, penyalahgunaan kuasa, menindas. Termasuk tak amanah kalau tindas orang. Ada kuasa kita tindas. Ada peluang ni, kita kan ada kuasa, ada kedudukan, pegang jawatan-jawatan yang tertentu. Inilah peluang dan ruang aku nak kenakan orang lain, nak kenakan musuh-musuh aku. Kan benda ni banyak berlaku dalam dunia kan. Banyak berlaku dalam dunia, mengambil kesempatan dan peluang daripada kedudukan yang diberi kepada mereka. Ulama-ulama tafsir kata termasuk amanah ini memegang jawatan kepimpinan. Yang ni cukup bahaya, cukup banyak soalan yang akan dikemukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup banyak tanggungjawab mereka kepada orang yang dipimpin, kepada orang yang dipimpin. Setiap masa, setiap detik akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada, dan juga termasuk dia amanah di sini menyimpan rahsia. Bila kita dapat sesuatu rahsia, orang suruh kita simpan sesuatu maklumat, tak boleh kita sebarkan, kita dedahkan kepada orang lain. Ini termasuk menjaga amanah. Di dalam Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Imam Nawawi, bab jaga amanah ini, Imam Nawawi buat mari satu riwayat. Selepas Rasulullah SAW wafat, Aisyah radhiyallahu anha tanya Fatimah, anak Rasulullah, masa dekat-dekat Rasulullah nak wafat ni, nak meninggal dunia, aku nampak dia panggil kamu, dia bisik sesuatu kepada kamu. Bisikan yang pertama, hadis kita cerita dah itu kan, dalam perjalanan kita, dalam kuliah-kuliah yang lepas, kamu menangis. Bisik yang kedua, kamu ketawa seronok. Kenapa? Sebab apa Rasulullah bisik? Benda tu ada rahsia. Kalau tidak, semua diceritakan orang. Kalau benda tu yang melibatkan kepentingan umum, Rasulullah tidak akan menceritakan kepada seseorang sahaja, melainkan melibatkan ramai orang. Sebab sifat menyembunyikan kebenaran adalah mustahil. Kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan amanah adalah sifat mustahil bagi Nabi SAW dan seluruh para Nabi. Tetapi yang tu hanya dia nak bagi tahu, antara rahsia itu hanya dia dengan Fatimah saja. Lalu selepas Rasulullah wafat, Aisyah panggil Fatimah, tanya, apa yang Rasulullah bisik dekat kamu yang menyebabkan kali pertama kamu menangis? Rasulullah kata kepada aku, tak lama lagi dia akan wafat, meninggal dunia, meninggalkan aku, meninggalkan keluarga dia. Sebab tu aku sedih sangat, aku menangis. Sebab berpisah dengan orang yang paling dia sayang. Bisikan yang kedua, kenapa kamu ketawa? Rasulullah bisik kepada aku, daripada kaum keluarga kita, kamu orang yang paling hampir dekat jarak kematiannya, kamu dengan aku. Tak berapa lama, lebih kurang 5 bulan, 6 bulan. Lalu Siti Fatimah radhiyallahu anha pun wafat, menyusuli Rasulullah. Jadi bila dia kata kamu orang yang hampir paling dekat daripada keluarga kita, yang paling awal meninggal dunia, dia seronok. Sebab apa? Boleh bertemu Rasulullah dalam alam barzah. Kita semua mati ni, ayah kata kamu pun tak lama kena macam penyakit kan. Ayah dia nak mati dah. Dia orang Lubuk panggil 3 selendar dah tinggal ngap kan. Kamu pun tak lama tu dengan macam-macam penyakit kan. Kita rasa macam mana? Kebetulan pula mungkin ayah kita doktor. Tengok cara kamu pun tak berapa lama mati macam ayah juga. Kita akan jadi sedih kan. Tetapi Fatimah seronok sebab dia bertemu dengan ayah dia. Ayah dia ahli syurga. Dia akan bertemu Rasulullah di dalam alam barzah. Kan dalam Quran menyebut, wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan masuk syurga. Ayah dia, termasuklah dia sendiri. Seronoklah. Sebelum masuk syurga, duduk dalam kubur pun satu nikmat. Raudatun min riyadil jannah, hufratun min hufarin nar. Kubur-kubur ini taman daripada taman syurga, lubang daripada lubang neraka. Jadi amanah ni termasuklah maknanya dia diberi jawatan kepimpinan untuk melaksanakan tugas yang sangat berat. Sebab tu disebut di dalam surah Al-Ahzab, kalau diturunkan amanah ini kepada Bukit Bukau hancur. Tetapi tak sanggup terima amanah ni sebab berat tanggungjawab dia. Tapi kami bagi kepada manusia terima.
fa innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sangat zalim, kata Allah. Bila dia pegang jawatan, lagi jahil. Memang betul ya. Rasa seronok pegang jawatan. La ilaha illallah. Kempen kan, promosi diri, hebat. Berani orang, berani nak minta tuntut jawatan-jawatan tertentu dengan cara berkempen, mempengaruhi orang ramai nak jadi pegang jawatan-jawatan tertentu ni. Dapat sungguh huru-hara bila dapat. Sebab dalam hadis yang kita baca dulu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mana-mana orang yang dilantik menjadi pemimpin yang dia tak nak, Allah Ta'ala tolong dia. Barang siapa yang orang tak lantik dia offer diri dia sendiri, beria-ria nak jadi pemimpin, berusaha macam-macam cara untuk membolehkan dia pegang sesuatu kepimpinan, jawatan-jawatan tertentu di dalam sebuah masyarakat, sebuah negeri, sebuah negara, Allah Ta'ala bebankan masalah kepada dia. Kalau dia tuntut, dia minta, bahaya. Kita ingat tuntut. Kalau orang bagi, kalau boleh elak, kita elak. Kalau tak ada orang lain, rasa-rasa tak ada orang lain, terimalah sebagai satu amanah. Nak minta, nak kempen, jangan. Ini cukup bahaya. Ayat ini diturunkan, ada satu kisah. Ayat yang kita bacakan tadi, ayat 50. Kita baca ayat tu belum? Dah baca kan? 58 surah An-Nisa. Seorang yang dikenali dengan Uthman bin Talhah, keturunan dia ni memang pemegang kunci Kaabah. Daripada datuk-datuk ayah dia. Bila datuk dia meninggal, bagi kepada ayah dia meninggal, bagi kat dia. Rasulullah di dalam Fathul Makkah, pergi ke Mekah ni, Rasulullah minta kunci kepada dia. Lalu dia bagi lah. Rasulullah pun masuk dalam Kaabah. Bila masuk dalam Kaabah, Rasulullah tengok ada berhala, macam-macam bentuk berhala. Kan kita sebut hari itu, berhala yang berada di dalam Kaabah dan juga di luar Kaabah ada 360 berhala. Asal-asal yang bawa ni siapa dia? Amr bin Luhai. Itu panjang sejarah yang telah kita bentang pada pelajaran kita yang lepas. Rasulullah buang berhala dan Rasulullah musnahkan, hancur. Rasulullah tawaf 7 kali sebelum dia masuk tu. Lepas tu Rasulullah minta kunci dan masuk, dia hancurkan berhala, lalu dia keluar. Bila dia keluar, Sayyidina Ali bin Abi Talib, maknanya sepupu Nabi dan juga menantu Nabi SAW, nak kunci tu biar dia pegang. Dan Rasulullah baca ayat ni. Rasulullah baca, innallaha ya'muru an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan supaya kamu menunaikan amanah kepada ahlinya. Talhah, Uthman bin Talhah ni lah maknanya pemegang amanah, tak boleh bagi kepada orang lain. Dia ni sangat amanah. Sayyidina Ali nak, jadi Rasulullah tak bagi. Imam Tabari meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj, bila Rasulullah baca ayat tu di depan Sayyidina Ali dan di khalayak ramai, Sayyidina Umar kata, sebelum ni rasa macam tak pernah dengar ayat ni. Rasa macam tak pernah dengar. Bukan dia tak pernah dengar, hari-hari dia pernah dengar, selalu dia baca pun selalu ayat tu. Tetapi nak ceritanya bahawa isu amanah ni sangat berat, jadi terkejut. Sebagaimana di dalam peristiwa yang lain kan, bila Rasulullah wafat, Abu Bakar duduk mengamuk kan, siapa-siapa yang kata Rasulullah Muhammad meninggal dunia, aku pancung. Abu Bakar dia tengok masuk rumah Rasulullah, dan dia tengok Rasulullah memang confirm wafat, meninggal dunia, dia keluar. Sayyidina Umar duduk ceramah sebelah, dia pun ceramah sebelah. Dia kata, ya ayuhan nas, wa man ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man ya'budullaha fa inna Allaha hayyul la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang sembah Muhammad confirm hari ini dah mati. Tetapi siapa-siapa yang sembah Allah, Allah Ta'ala itu sentiasa hidup. Lalu dia baca ayat Quran di dalam surah Ali Imran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul,
sebagaimana berlalunya rasul-rasul yang terdahulu. Maksudnya, kalau rasul-rasul yang terdahulu boleh wafat, boleh mati, boleh meninggal, Muhammad pun sama lah, boleh mati, dia bukan Tuhan. Baru Sayyidina Umar kata, macam tak pernah dengar ayat ni. Kerana terlalu rindu kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, seolah-olah macam tak boleh terima tentang kewafatan Rasulullah dan berpisahnya Rasulullah dengan dia, kerana terlalu sayang. Jadi ayat yang mana ni, kerana itu satu tanggungjawab yang besar, seolah-olah macam tak pernah dengar Rasulullah baca ayat ni. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Maksudnya, kamu wahai Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, yakni buruk dan keji. Serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Di dalam mentafsirkan ayat ini, kuntum khaira ummatin, kamu sebaik-baik umat. Pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh ulama-ulama tafsir, sebaik-baik disumat di sini adalah para sahabat yang terlibat di dalam peristiwa hijrah. Hak tu saja. Sahabat-sahabat lain tak masuk. Sebab bukan senang nak pergi berhijrah bersama dengan Rasulullah yang terpaksa tinggal kaum keluarga, kampung halaman, kesenangan, kekayaan, perniagaan dia ditinggalkan, pertanian je, sumber-sumber ekonomi yang mereka telah usahakan begitu lama di Mekah ni terpaksa kena tinggal, pergi selai sepinggang. Sebab itu siapa-siapa yang terlibat di dalam peristiwa hijrah, di hujung ayat di dalam surah Hash, juga di dalam surah Al-Anfal, Allah Ta'ala kata ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Hak benar-benar beriman tu yang sanggup pergi hijrah. Pendapat pertama daripada kalangan ulama tafsir, kuntum khaira ummatin, kamu adalah sebaik-baik umat, sahabat yang terlibat dengan peristiwa hijrah. Hak lain tak masuk. Pendapat yang kedua, semua sahabat. Semua sahabat, mereka lah sebaik-baik umat, bukan orang lain. Kalau ikut pendapat yang kedua ni, ramai sikit lah. Pendapat yang ketiga kata, semua orang Islam sebaik-baik umat. Ini pendapat sebahagian daripada ulama tafsir. Okey, terus, tapi dia ada syaratnya. Syarat nak jadi sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 3 syarat yang penting. Suruh orang buat baik, cegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Tapi sekadar masuk Islam je, tak suruh orang buat baik, tak cegah kemungkaran, tak jadi sebaik-baik umat. Dia beramal untuk diri sendiri je, tanpa mengendahkan orang lain, tanpa mengambil berat tentang urusan umat Islam. Yang ni tak jadi sebaik-baik umat. Okey, terus. Penjelasan tentang berita-berita ghaib. Al-Quran mengandungi keterangan dan penjelasan tentang berita-berita ghaib yang berlaku selepas penurunan ayat yang berkaitan. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun wa 'alima ma lam ta'lamu faj'ala min duni dhalika fathan qariba. Maksudnya, demi sesungguhnya Allah tetap menyatakan benar Rasulnya dalam perkara mimpi itu dengan kenyataan yang sebenar, iaitu sesungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah pada masa yang ditentukannya, dalam keadaan aman, menyempurnakan ibadah umrah kamu dan bersyukur kepada kamu, dan kalau tidak pun menggunting sedikit rambutnya, serta kamu tidak merasa takut akan pengkhianatan musuh sehingga kamu keluar balik dari situ. Allah menangguhkan berlakunya kenyataan itu kerana ia mengetahui adanya faedah dalam penangguhan itu yang kamu tidak mengetahuinya. Maka ia menyediakan sebelum terlaksananya mimpi itu satu kemenangan yang dekat sama berlakunya, masa berlakunya. Jadi ayat ini menceritakan, sebahagian ulama menyebut bila
Rasulullah balik daripada perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah tak dapat balik masuk ke Mekah kan, yang Sayyidina Umar mengamuk tu. Kalau kita datang jauh-jauh, kita nak balik senang-senang. Kita akan masuk juga sama ada menang ataupun kalah, hidup ataupun mati. Dia nak lawan. Rasulullah suruh sabar. Jadi panjanglah cerita tentang perjanjian Hudaybiyah ni. Bila ayat ni diturunkan, Rasulullah tak masuk lagi, tak berlaku lagi Fathul Makkah. Tapi ayat ini memberi jaminan, memberi keyakinan, la tadkhulannal masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Kamu sememangnya wahai Muhammad, pasti kamu akan masuk Masjidil Haram. Akan berlaku Fathul Makkah insya-Allah dengan izin Allah. Masuk pula Allah Taala kata aminin, dalam keadaan aman, tak berperang. Masa perjanjian Hudaybiyah tu kalau pergi juga jadi berperang. Allah Taala kata tak apa. Besok kamu masuk tak akan jadi berperang. Muhalliqina ru'usakum, kamu akan cukur, maknanya keluar daripada ihram, cukur kepala. Wa muqassirin, gunting rambut. Ini maknanya bila dalam keluar daripada ihram, sama ada kalau orang lelaki sama ada cukur ataupun gunting. La takhafun, kamu tak takut dah masa tu, dalam keadaan aman. Fa'alim ma lam ta'lamu, dan telah mengetahui oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang kamu tak tahu. Fa'ja'ala min duni dzalik fatham qariba, dan Allah Taala menjadikan yang demikian itu pembukaan yang hampir, kemenangan yang bukan jauh, tak lama dah, tak berapa lama, jangan susah hati. Tak berlaku lagi pembukaan Mekah, Allah Taala beritahu akan berlaku. Ini menceritakan perkara yang gaib. Al-Quran itu menceritakan perkara yang gaib, perkara yang tak berlaku lagi. Okey, terus firman Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Tadi tentang pembukaan Mekah. Yang keduanya tentang Rom akan dapat tewas semula, mengalahkan Parsi. Sebelum tu Rom kalah. Benda ni pun tak berlaku lagi. Tetapi dah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, fi bid'i sinin, tak sampai 10 tahun. Sebab apa? Bid'un ataupun al-bid'u 3 sampai 9. Allah Taala kata tak sampai 10 tahun. Rom akan dapat tewas semula, mengalahkan semula Parsi. Sebelum tu Rom dikalahkan, ditewaskan. Tak berapa lama tu berapa tahun? Tak sampai 10 tahun. Ini juga nak menceritakan sesuatu perkara yang akan berlaku, tak berlaku lagi, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.